Selamat sejahtera pelajar. Okey, hari ni cikgu akan sentuh unit 7. Okey, peri kemanusiaan membentuk masyarakat sejagat bahagian 2. Okey, sebelum ni dalam bahagian 1 ada 5 cadangan nilai yang boleh dimasukkan ke dalam unit 7. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, hemah tinggi, kasih sayang dan berterima kasih. Ada 5 cadangan nilai yang kita boleh masukkan ke dalam unit 7. Okey, bergantung kepada isu yang diberikan dalam soalan. Okey. Yang pertama, cikgu nak sentuh ialah kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan. Okey, apakah kesan-kesan jika sikap peri kemanusiaan tidak dilakukan dalam kehidupan seharian? Okey, apa berlaku jika awak abaikan sikap peri kemanusiaan? Okey, ada 10 kesan. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, berikut ialah isu-isu penderaan kanak-kanak. Okay, dalam berita banyak kes-kes di mana ibu boleh dera anaknya. Okay, ibu tunggal terutamanya. Okay, di mana kes penderaan anak dilakukan oleh ibu tunggal yang mungkin tertekan kerana dia seorang yang menanggung kehidupan anak beranaknya. Okay, tanpa adanya suami. Yang kedua, isu pengasuh yang mendera kanak-kanak. Dan yang ketiga kat sini ialah bapa pun boleh ada isu penderaan kanak-kanak. Selain daripada 3 isu ni, ada lagi isu lain yang melibatkan kanak-kanak seperti buruh kanak-kanak, terutamanya di India. Kanak-kanak yang masih kecil dipaksa untuk melakukan kerja-kerja berat tanpa ada upah atau upah yang terlalu sedikit, tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan. Dan kita juga ada isu penderaan kanak-kanak dari segi gangguan seksual, gangguan fizikal, di mana kanak-kanak itu akan didera dari segi seksual. Ada lagi kes lain yang melibatkan kanak-kanak. Ini ialah cara untuk melindungi kanak-kanak. Yang pertama, kita ada kerajaan. Kerajaan buat apa? Boleh menguatkuasakan undang-undang. Contoh, kita ada Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Yang kedua, kerajaan juga boleh adakan kempen anti penderaan kanak-kanak. Kepada siapa? Kepada masyarakat atau kepada ibu bapa. Untuk mengelakkan berlakunya penderaan kanak-kanak. Yang ketiga, didik kanak-kanak melindungi diri dan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa gangguan seksual. Ini siapa yang didik? Mungkin ibu bapa atau guru di sekolah sejak daripada kanak-kanak tu kecil. Di mana ibu bapa boleh memberitahu kanak-kanak atau anak-anak daripada kecil tentang bahagian-bahagian pada tubuh badan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ataupun perbuatan yang memang menunjukkan adanya gangguan seksual supaya kanak-kanak terdedah dengan cara-cara untuk melindungi diri. Yang keempat, kerajaan boleh sediakan rumah perlindungan kanak-kanak. Di sini bila berlakunya kes penderaan kanak-kanak dan tiada orang yang boleh menjaganya, tak ada orang yang boleh dipercayai, so kerajaan boleh sediakan rumah perlindungan kanak-kanak. Dan akhir sekali, masyarakat atau individu yang bertanggungjawab, kita lah masyarakat sekeliling, boleh laporkan kepada pihak berkuasa jika ternampak atau jika terdengar kes penderaan kanak-kanak. Boleh lapor terus kepada pihak berkuasa supaya tindakan diambil kepada individu yang melakukan penderaan kanak-kanak. Ini pula ialah beberapa cara untuk menunjukkan sikap peri kemanusiaan. Yang pertama, kepada mangsa peperangan dan bencana alat, kita boleh dermakan wang, pakaian, makanan dan ubat-ubatan. Kepada golongan kurang berupaya pula, OKU, mungkin kerajaan boleh bagi peluang bekerja seperti di pejabat, kilang dan syarikat. Yang ketiga, pekerja. Untuk pekerja, majikan boleh sediakan pelbagai kemudahan. Contohnya surau atau tempat berehat kepada mereka sebagai tanda bertimbang rasa. Dan yang keempat, kepada haiwan,
kita tidak boleh membunuh haiwan untuk tujuan uji kaji. Tidak boleh bunuh haiwan untuk tujuan uji kaji dan tidak boleh mendera haiwan tersebut. Dan akhir sekali untuk alam sekitar, tidak melakukan perbuatan yang menjejaskan alam sekitar. Contohnya, kita ada pembakaran terbuka atau buang sampah secara merata-rata. Ataupun membuang sisa toksik ke dalam sungai. Okey, itu semua ialah cara untuk menunjukkan sikap peri kemanusiaan. Okey, berikut pula ialah senarai badan bukan kerajaan yang melaksanakan aktiviti kemanusiaan. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 102 dan diberikan barcode. Okey, boleh scan barcode tersebut dan boleh lihat secara detail apakah peranan badan-badan bukan kerajaan ini dalam melaksanakan aktiviti kemanusiaan. Kita ada Persatuan Haiwan Manusia, kita ada Persatuan Kecara Sup Kicau Malaysia, Persatuan Aktivis Sahabat Alam dan satu lagi kita ada PEKA. Okey, PEKA. Okey, boleh tengok dan tulis sedikit catatan dalam nota awak. Okey. Untuk hari ini, kita dah habis untuk bahagian 2. Okey, cuba buat latihan ini di mana selesaikan 4 isu yang diberikan. Okey, rujuk buku teks awak. Okey, ada 4 isu. Isu pertama, okey, kita ada isu kedua. Okey, dan kita ada isu ketiga. Okey, kita ada isu ketiga. Dan kita ada isu keempat. Okey, boleh rujuk. Okey, boleh rujuk buku teks awak dan tuliskan. Okey, bagaimanakah cara untuk selesaikan isu ini? Tengok kepada soalan. Okey, hantar ke dalam Google Classroom.